Rom ni pada tahun 100 BC adalah sebuah negara republik, di mana negara republik ni biasanya dia ada satu group of senators dengan ada seorang atau dua orang konsul, di mana diorang ni kalau diorang nak decide satu keputusan, diorang akan decide secara sebulat suara lah, di mana keputusan tu perlu dipersetujui oleh senator. So, Rom ni dia berfungsi pada waktu itu dengan melakukan expansion ataupun penjajahan terhadap tanah-tanah lain lah yang berdekatan dengan Rom. Semua tawanan perang dia akibat daripada expansion tu dia akan ambil, bawa masuk dalam Rom, kemudian dia akan jadikan hamba, dia akan jadikan gladiator dan juga sebagai construction workers yang akan bina bangunan dan juga jalan-jalan dekat kawasan Rom tu. So Julius Caesar ni ceritanya dia bermula sebagai seorang askar biasa je. Tapi waktu ni dia join military force Rom ni start daripada umur dia 16 tahun, sehinggalah pada tahun 75 BC ni telah berlakunya satu slave revolt yang diketuai oleh Spartacus. Spartacus ni asalnya dia bermula sebagai seorang gladiator yang dilatih di Capua. Kemudian dia bangkit bersama 200 orang gladiator yang lain. Rom ni dia anggap Spartacus dengan 200 gladiator ni sebagai simple bandits je. So diorang just assign seorang praetor, iaitu satu jawatan. Biasanya kalau macam ada public games atau ada apa-apa sukan yang macam simple-simple ni, dia akan lantik praetor ni. Tapi untuk lawan, untuk perang dengan gladiator ni, dia lantik praetor ni. Spartacus ni dengan mudah lah dia kalahkan tentera-tentera yang diketuai oleh praetor ni. Sehinggalah akhirnya Rom sedar ini adalah satu well organised body yang diketuai oleh Spartacus. So diorang assign dua general perang yang bernama Publicola dengan Claudianus. Publicola ni dia menang asalnya dengan Spartacus punya askar. Waktu tu diketuai oleh Crixus. Crixus ni salah satu daripada orang kanan Spartacus lah. Dia menang, tapi Claudianus ni waktu dia lawan dengan Spartacus dia underestimate. Dia ingatkan tentera Spartacus sikit. So waktu tu Claudianus ni kalah dan kemudian baliklah dua general perang ni ke Rom. Kemudian Rom assign sekali lagi dua general perang yang baru yang memang well known lah, sebab dua orang ni iaitu Gnaeus Pompey dan juga Marcus Licinius Crassus ni pernah join perang Civil War sebelum ni. So diorang ni ada pengalaman yang cukup luas lah. So Rom punya senators ni lantik diorang ni untuk ketuai perang. Marcus Licinius Crassus ni, atau kita panggil sebagai Crassus lah, dia fund military force Rom pada waktu itu dengan sangat besar lah. Sebab dia ni adalah antara orang yang terkaya dekat dalam Rom. Julius Caesar dia join team under leadership of Crassus ni. Dan banyak sangat askar Rom terbunuh waktu lawan dengan askar Spartacus ni. Sebab diorang ni mostly semua well trained gladiator. So diorang tak ada masalah untuk lawan dengan askar-askar ni. Sampailah satu masa tu Julius Caesar bagi satu cadangan yang kita kena dictate, askar Rom kena dictate the war. Jangan biar Spartacus ni dictate war. Dan akhirnya diorang ni serang ke satu tempat ni yang dipanggil sebagai Salarius. Dalam perang ni Spartacus terbunuh dan semua askar-askar yang nyawa-nyawa ikan ni Crassus salib sampai ke Rom. Tapi waktu dia sampai je dekat Rom ni, dia perasan Gnaeus Pompey ni tadi dah celebrate victory. Rupanya Gnaeus Pompey ni dia ambil kesempatan, dia balik ke Rom awal-awal dan dia announce, dia claim victory dekat semua rakyat Rom. Dia cakap dia lah yang hentikan slave revolt atau slave uprising yang diketuai oleh Spartacus ni. So berlakulah di situ satu ketegangan lah, atau tension di antara Crassus dengan Pompey ni. Waktu ni Julius Caesar ni dia dah macam mula dapat tempat lah, sebab dia yang bagi idea untuk serang waktu daybreak dekat Salarius tu. Dia panggil Pompey dengan Crassus ni untuk jumpa face to face. Dia cakap dekat diorang ni, okay, sekarang ni Pompey, permintaan hang adalah untuk tunaikan legislation untuk bagi tanah dekat askar-askar hang. Dan hang pula Crassus, hang nakkan tax cut disebabkan oleh hang dah fund military, hang dah sponsor military force Rom sebelum ni. So hang nak balik pulangan tu dengan dapat sebahagian daripada cukai rakyat ni lah. Aku boleh tunaikan permintaan korang dua orang ni dengan syarat in return korang kena lantik akulah sebagai konsul. With the approval of the Senate, I hereby name you Julius Caesar, Consul of Rome. So ini yang dipanggil sebagai the first triumvirate. So dalam the first triumvirate ni akhirnya Julius Caesar ni dilantik menjadi konsul. Tapi dalam satu meeting tu, dalam satu persidangan tu, dia cuba untuk convince semua senator-senator ni untuk luluskan legislation
Pompey dan juga untuk bagi tax cut dekat Crassus ni, tapi tak berjaya. Dan dia guna cara kasar, dia upah street thugs ni untuk pukul semua senator-senator yang tak setuju dengan idea ni lah. Keadaan berlaku sebaliknya. Yang senator-senator kena pukul ni, diorang unanimously sebulat suara minta Julius Caesar untuk letak jawatan. Dan akhirnya Julius Caesar letak jawatan. Kemudiannya dia discuss dengan Pompey balik. Dia cakap kat Pompey, aku nak juga jawatan dalam government ni. Pompey cakap boleh, tapi tempat hang bukan dekat sini, bukan dekat Rome. Hang kena pergi tempat yang di luar Rome dan dekat situ hang boleh jadi, kalau hari ni kita panggil sebagai menteri besar lah atau ketua menteri. Maksudnya hang jadi pemerintah dekat situ. So di sinilah sebenarnya bermulanya development of political career dalam diri Julius Caesar ni lah, sebagai posisi dia yang akhirnya dia berjaya memecahkan tradisi republik ni dan dia wujudkan satu Roman Empire. Nanti kita boleh tengok macam mana sneaky-nya, macam mana tricky-nya Julius Caesar ni untuk develop dia punya political career ni dalam video-video akan datang lagi. InsyaAllah dulu. Assalamualaikum.